juga masih ada kesempatan kita berdoa sekarang pada waktu maghrib ini. InsyaAllah bersama sahabat kalian Nabi Muhammad SAW pada malam ini kita teruskan program kita dengan ceramah setelah satu Rasul. Bukan maknanya kita hari ini kita ingat Rasulullah, kita hari kita ingat, tapi sebagai motivate bagi kita. Pagi tadi kita dah hari Imam Muda Faris, pada malam ini kita jemput dan berbahagia Ustaz Bahrul Majoy. Mungkin tak Ustaz Majoy lagi kenal Ustaz Bahrul. Jadi alhamdulillah kita terima kasih Ustaz Bahrul kerana sudi hadir pada surah kita pada malam ini, walaupun biasa dengan tugasan harian. Jadi tanpa masa Ustaz untuk bersemangat kita insya-Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang berusaha tuan pengurusi majlis, yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seterusnya yang dihormati staf pimpinan dan pengurusan surau Mustaqimah, seterusnya kepada tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya pada detik ini, pada saat ini, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk berada di dalam satu majlis yang sangat mulia. Majlis yang disifatkan sendiri oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai min raudatil jannah, daripada taman-taman syurga. Insyaallah, sekiranya kita sentiasa berada di taman syurga di dunia ini, mudah-mudahan itulah yang menjadi modal untuk kita berada di taman syurga yang hakiki dan abadi di hari akhirat nanti. Justru apa yang kita semai di dunia, itulah yang akan kita tuai di akhir akhirat nanti. Imam Syafi'i mengingatkan, dunia mazratul akhirah. Dunia adalah tanam-tanaman untuk hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik dalam hati kita, sentiasa kita menyemai benih-benih kebaikan yang banyak, supaya kita dapat menuai benih-benih ataupun buah-buah kebaikan yang banyak di hari akhirat nanti, insya-Allah. Ini dibuktikan oleh Rasulullah SAW sendiri apabila baginda masuk ke dalam masjid, apabila dilihat ada 3 majlis, iaitu majlis zikrullah, majlis membaca Al-Quran, dan majlis ilmu. Rasulullah SAW akan memilih untuk berada di dalam majlis ilmu. Begitulah pilihan Rasulullah, dan begitulah tawadhu'nya Rasulullah. Walaupun ayat Quran itu diturunkan kepada baginda, walaupun hadis itu keluar daripada lidah baginda, mulut baginda, tetapi sekiranya ada orang yang menyampaikan Al-Quran, sekiranya ada orang yang menyampaikan Al-Hadis, baginda akan duduk. Justru marilah sama-sama kita menjaga adab dalam majlis ilmu ini. Yang pertama, adab yang sangat penting untuk pesan diri saya dan juga kita semua. Marilah kita merendahkan diri kita. InsyaAllah, hati yang merendah akan dapat mengumpul banyak ilmu. Seperti mana tanah yang rendah akan dapat banyak mengumpul air. Rasa tidak berilmu ialah rasa orang yang berilmu. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan berterusan belajar kerana kita berasa sentiasa tidak tahu. Dan itulah bekal untuk kita memimpin diri kita, keluarga kita, supaya selamat daripada api neraka. Sebagai pemimpin, kita perlukan ilmu senantiasa. Yang dikatakan, when you stop learning, you stop leading. Apabila kita berhenti belajar, kita akan berhenti memimpin.
Leaders otherness. Pemimpin adalah orang yang sentiasa belajar. Alhamdulillah, pada malam ini kita nak bincang sedikit sebanyak, nak berkongsi. Saya sebenarnya bukan nak mengajar, tetapi lebih kepada mengajak, mengajak bersama-sama lah. Apa yang akan kita kongsikan bersama, sama-sama lah kita ketahui kadang-kadang. Cuma kadang-kadang apa yang kita ketahui itu sekadar fikiran semata-mata, tidak meresap ke dalam hati. Sebab tu para ulama mengingatkan bahawa ilmu itu adalah ketibaan makna pada hati kita. Hanya apabila ilmu itu meresap ke dalam hati kita, hingga kita terasa ilmu itu, barulah kita dapat amalkan. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu bukan sekadar untuk berbincang-bincang, medical discussion semata-mata, tetapi apa yang penting, ilmu itu kita nak terjemahkan dalam amalan kita. Tak dapat banyak, sedikit cukup. InsyaAllah, mudah-mudahan. Kita bercakap tentang cinta kepada Rasulullah SAW. Mengapa cinta ini penting? Mengapa cinta penting? Yang pertama, cinta ataupun mahabbah ini penting kerana Allah sendiri pentingkan cinta. Di dalam Al-Quran tidak kurang daripada 80 kali disebut kalimah hub ataupun cinta. Kalau menyebut tentang orang yang beriman, Allah sampai menegaskan di dalam surah Al-Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang mukmin itu sangat-sangat cinta kepada Allah. Jadi diulang-ulang. Cukuplah sekiranya sekali saja Allah menyebut cinta di dalam Al-Quran, itu pun dah penting. Kerana Allah tidak akan meletakkan satu kalimah yang bersifat pinggiran dan picisan di dalam kitab yang maha agung dan maha mulia. Kalau apa yang diletakkan dalam Al-Quran itu penting. Kalau sekalipun hub itu ataupun cinta itu diletakkan dalam Al-Quran dah penting kan? Apatah lagi sehingga diulang-ulang kali, sehingga 80 kali tidak kurang kalimah cinta di dalam Al-Quran. Kenapa cinta itu sangat penting? Kerana cinta itu letaknya di hati. Selalunya kalau kita kata seorang itu jatuh cinta, orang kita kata jatuh hati. Jadi hati ini adalah raja dalam kerajaan diri, yang mana hati sentiasa mengawal panjang indera kita. Sebab tu bila hati baik, kata Rasulullah, fa iza salahat salahat sa'ul jasad. Bila hati baik, baik seluruh jasad kita. Tapi fa iza fasad, bila dia jahat, jahat seluruh jasad kita. Oleh kerana cinta ini letaknya di hati, dan hati itu raja dalam kerajaan diri, pastikan cinta kita cinta yang baik, cinta kita kepada orang yang baik. Nescaya seluruh panca indera kita akan terarah kepada kebaikan. Sebab tu nak meletakkan cinta, kena berhati-hati sungguh. Berhati-hati dalam menjaga hati, supaya cinta yang ada dalam diri kita, cinta kepada yang baik, cinta kepada orang yang baik, nescaya raja sudah jadi baik, seluruh jasad kita akan menjadi baik. Itu yang pertama, cinta itu penting kerana cinta itu di hati. Yang kedua, cinta ini penting kerana cinta itu buta. Bila kita mencintai seseorang ataupun mencintai sesuatu, kita buta kepada penderitaan, kepedihan, kesakitan demi meraih keredaan apa yang kita cintai. Subhanallah, apabila kita cinta kepada Allah, kita akan buta kepada kesusahan, penderitaan demi mendapat cinta Allah. Semua di dalam hati kita ni ada satu tempat saja untuk cinta. Allah tidak ciptakan kita dengan dua hati, satu hati saja. Kalau cinta yang bersemadi yang ada di hati kita, cinta kepada Allah, maka cinta selain daripada Allah tidak ada. Sebab itu apabila kita cinta kepada Allah, kita buta kepada semua kesusahan nak meraih cinta Allah. Tetapi sekiranya yang ada di dalam hati kita ialah cinta masih Allah selain daripada Allah, kita juga buta kepada penderitaan untuk berebut apa yang kita cinta. Cinta adalah satu kuasa yang luar biasa. Kerana cinta, ada orang mengorbankan nyawanya. Sebab itu kita lihat, bukan saja amwal, bukan saja harta benda, tetapi nyawa sanggup dikorbankan kerana cinta. Ada orang yang mati syahid kerana cintanya benar. Tetapi kalau cintanya batil, dia juga mengorbankan nyawa.
Berapa banyak orang yang bunuh diri, berapa banyak orang yang mati di jalan fisabilillah, di jalan syaitan. Jadi itu yang penting, cinta itu buta. Dan seseorang menjadi hamba kepada apa yang dicintai. Kita tengok orang-orang sekarang ni, kalau kita lihat cinta yang ada, yang kita lihat dalam televisyen, kita dengar dalam radio, yang kita lihat dalam drama, yang kita lihat dalam filem, semua cinta asyik masuk antara lelaki dengan wanita. Dan kita tengok betapa ginanya cinta itu. Kerana apabila seorang itu menjadi hamba kepada dicintainya, dia akan buat apa saja. Orang nampak dia, tetapi dia tak nampak dia. Betapa hinanya, betapa kejinya, betapa buruknya. Orang nampak dia kerana menjadi hamba kepada cinta picisan yang rendah, tetapi dia sendiri tak nampak. Itu yang dikatakan cinta itu. Apabila kita menjadi mencintai sesuatu, kita akan menjadi hamba kepada apa yang kita cintai. Subhanallah, sekarang kita nak bincang tentang cinta kepada Habibullah, kekasih Allah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penting? Sekurang-kurangnya ada dua. Pertama, kerana cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kepada cinta Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Memang ditegaskan, siapa yang mencintai Allah hendaklah cinta kepada Rasulullah, dan barulah dia dicintai. Artinya cinta kepada Allah itu tujuan, cinta kepada Allah itu jalan. Tidak mungkin kita mencapai tujuan sekiranya kita tidak melalui jalan. Sebab itu kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mula-mula kita letakkan Allah, kemudian kita letakkan Rasulullah SAW, kerana melalui jalan sunnah saja, ittiba saja, kita dapat merebut yang dikatakan mahabbah ilallah, cinta kepada Allah. Sebab itu dalam ibadah kita, dalam apa yang kita buat dan dikatakan ibadah kita, para ulama menegaskan ada dua syarat. Dua syarat untuk ibadah itu diterima. Dua I. I yang pertama, ikhlas kerana Allah, itu tujuan. I yang kedua ialah ittiba, mengikut dengan bersungguh-sungguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta Rasulullah sangat penting, kerana cinta Allah itu penting. Orang tidak menghargai jalan sekiranya tujuan itu tidak penting. Sebab itu kita kata cinta Allah itu penting, dan barulah kita boleh melihat dan merasakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penting. Saya hanya mengulang-ulang apa yang telah disampaikan oleh para ulama kita, para asatizah kita, para syekh kita yang lebih alim, tentang bagaimana cerita yang terkenal diletakkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin. Kalau bercinta tentang cinta, hadis ini, cerita ini memang diletakkan. Bagaimana seorang Arab Badui pada satu ketika dalam majlis Rasulullah terus bertanya, "Ya Rasulullah, bila berlaku kiamat?" Rasulullah diam, terus memberi kuliah, terus menyampaikan khutbah. Kemudian orang Arab Badui ini bertanya lagi, kedua dan ketiga. Rasulullah masih diam, meneruskan. Habis saja Rasulullah menyampaikan khutbahnya, Rasulullah terus bertanya, siapa yang bertanya? Maka pertanyaan itu diulang. Maka Rasulullah menjawab pertanyaan itu dengan satu pertanyaan. Bila berlaku kiamat, Rasulullah bertanya kemudian, apa yang engkau telah siapkan untuk menghadapinya? Ini kebijaksanaan Rasulullah. Rasulullah tidak melihat soalan, tetapi Rasulullah melihat persoalan dan melihat siapa yang menyoal. Bila berlaku kiamat, Rasulullah menjawab dengan satu soalan, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi? Orang Arab Badui ini dia vokal ni artinya dia berani. Dia terus menjawab, aku belum menyiapkannya dengan banyak solat, dengan banyak ibadah, dengan banyak berpuasa, tetapi aku menyiapkan dengan hati yang sangat mencintai engkau ya Rasulullah.
Lantas Rasulullah memberi jawaban, seseorang akan berada di hari akhirat dengan siapa yang dicintainya di dunia. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Subhanallah. Kalau kita mencintai Rasulullah di dunia ini, kita akan bersama dengan Rasulullah di akhirat nanti. Di mana? Tentu di surga. Para sahabat yang ada di dalam majlis pada hari itu merasakan, dicatat dalam hadis, merasakan pada hari itu seolah-olah hari raya. Kerana busyra, kerana berita gembira yang disampaikan, siapa yang cinta kepada Rasulullah akan bersama dengan Rasulullah di hari akhirat nanti. Kerana mereka pun ada juga khauf, ada juga bimbang. Amal ibadah, walaupun banyak orang-orang yang dekat dengan Allah ni, walaupun mereka ibadah banyak, tapi bimbang, takut-takut tidak diterima. Tetapi apabila dikatakan siapa yang cinta pada Rasulullah, dia akan bersama di akhirat. Wah, itu satu berita gembira. Kenapa? Mereka memang benar-benar cintakan Rasulullah SAW. Seolah-olah, kata seorang sahabat, hari itu adalah hari raya gembira. Subhanallah. Cuba kita lihat. Saya dah katakan, kita tidak akan merasakan cinta kepada Rasulullah itu penting selagi kita tidak merasakan cinta kepada Allah itu penting. Mari kita bincangkan sikit tentang cinta kepada Allah. Nanti kita susul dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Allah adalah syarat kepada kejayaan. Orang yang cinta kepada Rasulullah ialah orang yang muttaqin, yang muqarrabin. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan Allahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang yang bertakwa. Tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan Allahu waliyul muslimin. Tidak. Allah menjadi pembela kepada orang Islam. Allah hanya menjadi pembela kepada orang yang bertakwa. Dan Allah akan bela orang yang bertakwa. Dan Allah akan lindungi daripada tipu daya musuh. Ada 12 ataupun 20 kelebihan orang yang bertakwa. Yang dikata wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi rezeki daripada sumber yang dia tidak ketahui. Akan dikeluarkan daripada satu masalah makhraja, akan diberi jalan keluar, mengikut arah yang tidak disangka-sangka. Ini semua orang yang cinta kepada Allah. Sebab itu, untuk selamat di dunia dan di akhirat, mesti kita cinta kepada Allah. Dan orang yang cinta kepada Allah, syarat menjadi orang yang muttaqin. Subhanallah. Apa kriteria ataupun rasa para muttaqin ini yang dikatakan awliya Allah? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya awliya Allah, orang yang benar-benar cintakan Allah, mereka bebas daripada dua. La khaufun, tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, tidak ada rasa duka cita. Subhanallah, yang menyebabkan hari ini kita tak ceria, hari ini kita tak tenang, dua perkara ini, iaitu rasa takut. Takut tentang rezeki, takut tidak disayangi, takut kepada sakit, takut orang dusta kita. Ini takut-takut yang ada di dalam diri kita. Yang mana takut-takut ini menyebabkan kehidupan kita tidak ada makna, tidak berarti. Dan kita akan disuruhi oleh rasa duka cita. Orang kalau duka cita, apa saja tak boleh buat. Sebab itu, orang yang dekat dengan Allah bebas daripada rasa takut, bebas daripada rasa duka cita. Subhanallah. Waktu itu, apa saja yang berlaku dalam kehidupan ini, mereka akan dapat hadapi dengan baik. Kita hidup untuk diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setiap ketika kita diuji. Ujian bukan datang dalam bentuk yang negatif saja, tetapi positif pun satu ujian. Jangan kata miskin, ujian. Kaya juga satu ujian. Miskin, apakah kita boleh menjadi orang yang sabar? Kaya, ujian juga. Apakah kita boleh menjadi orang yang syukur? Apa saja, kesakitan, kesihatan, semuanya ujian. Subhanallah, dalam hidup kita yang sentiasa diuji ini, kita akan dapat kekuatan
apabila kita akrab dan mencintai Allah. Sebab tu orang yang akrab dengan Allah, mereka berdoa bukan kata, ya Allah, aku ada masalah yang besar, tetapi sebaliknya mereka berdoa, ya Allah, Engkau sesungguhnya lebih besar daripada masalah itu. Jangan diminta ringannya ujian, tapi minta beratkan iman kita untuk menghadapi ujian. Ini dalam hidup. Kerana hidup akan sentiasa diuji, takkan senang. Saya yang dah umur 53, ini 54, dulu merasakan anak kita waktu kecil, ketika dia pakai lampin, kita rasa biarlah, dia besar sendiri, dia boleh urus sendiri, dia boleh makan minum sendiri, betul ya? Dia boleh uruskan najisnya sendiri, senang kita. Masa kecil susah, betul. Kita ingat dah besar sikit, kanak-kanak dah, bila kanak-kanak dia lompat sini, lompat sana, susah dia. Kata tunggulah nanti masa remaja. Masa remaja lagi dia tak pulang balik ke rumah, kita risau. Nanti bila dah lepas, nanti dia kahwin, nanti bila kahwin, kita pula risau cari macam mana jodoh yang baik, kemudian fikir cucu macam mana. Subhanallah, hidup akan sentiasa diuji. Sebab tu orang kata life is to solve problem. Hidup adalah untuk menyelesaikan masalah. Satu masalah datang, satu lagi masalah datang. Satu masalah datang, selesai, satu lagi masalah datang. Cuba tengok, renungkan betul-betul kehidupan kita. Ya. Pangkalnya dah jauh, ujungnya belum tiba. Beban makin berat, tenaga makin kurang. Di mana kita nak dapat kekuatan? Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, kalau kita lihat moto ataupun slogan daripada jiwa kita, mengambil ibrah daripada peristiwa hijrah, seperti mana Rasulullah SAW dalam dua surah dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, ketika tapak kaki orang musyrikin berada di depan pintu gua, waktu itu menggeletar tubuh Sayyidina Abu Bakar. Apa yang diingatkan oleh Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama dengan kita. Jadi inilah yang kita sentiasa nak pesankan diri kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Dalam menghadapi ujian-ujian, sama ada dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, di premis perniagaan kita, dalam masyarakat kita, berdepan dengan isteri, berdepan dengan anak, berdepan dengan saudara, bila ada ujian, kita ingatkan, la tahzan, innallaha ma'ana. Ini penting. Allah bersama kita. Sebab itu kita bebas daripada jawatan, bebas daripada harta, pangkat, semua alat bukan matlamat. Sebab itu Sayyidina Khalid Al-Walid, orang yang sangat cinta kepada Allah, apabila Sayyidina Umar mengambil alih sebagai khalifah, Amirul Mukminin, tindakan Sayyidina Umar ialah memecat Sayyidina Khalid daripada jeneral kepada saudara biasa. Tetapi esoknya Sayyidina Khalid terus berjuang macam biasa. Hairan orang yang di sekeliling melihat tak terjejas. Semalam sebagai jeneral, sekarang sebagai saudara biasa, dia tak ada terjejas apa-apa. Bila ditanya kepada Sayyidina Khalid, apa rasanya? Sayyidina Khalid berkata, aku berjuang bukan kerana Umar. Artinya orang yang ada di dalam hatinya cinta Allah, miskin ke, kaya ke, berada di atas ke, berada di bawah ke, orang puji ke, orang keji ke, subhanallah, hebat. Sebab itu ikhlas itu bebas. Ikhlas itu bebas. Bila kita tidak mengharapkan pujian, hati kita akan kebal daripada kejian. Sekali lagi saya ulang, sekiranya hati kita tidak mengharapkan pujian daripada makhluk ini, kita akan kebal daripada kejian. Sekarang susah. Apa saja yang mengikat kita, yang menggonggong kita, ialah nak tunjuk, terikat dengan jawatan, terikat dengan pangkat. Kita bukan kata semua kita inilah. Ya? Sebab tu Dr. Yusuf Qaradawi, dia menulis, masalah manusia daripada dulu sampai sekarang bukan kerana tidak ada Tuhan, tetapi kerana terlalu banyak Tuhan. Terlalu banyak Tuhan. Nah, ambil hati ini. Kita takut. Bila kita takut dengan makhluk,
makhluk tidak akan takut dengan kita. Tapi kalau kita takut kepada Allah, seluruh makhluk akan takut dengan kita. Dan inilah yang dikatakan syarat kejayaan untuk menjadi kekasih Allah. Cinta Allah lah yang paling utama dan paling agung. Apabila kita melihat cinta Allah ini paling penting, barulah kita merasakan cinta Rasulullah SAW itu penting. Ya? Bila lihat tujuan, baru kita menghargai jalan. Dan untuk kita mencintai Rasulullah, mesti didahului oleh dengan kenal. Kita dah belajar dulu, ya, melalui sejarah, melalui yang diajar oleh guru-guru, ustaz-ustaz kita dulu. Rasulullah itu dalam kandungan ayahnya Abdullah meninggal dunia. Kemudian 6 tahun kematian ibunya. Beginilah lebih kurang susul galur yang kita lihat kehidupan Rasulullah SAW. Tetapi cinta bukan soal tahu dengan akal. Yang kita kenal itu adalah dengan hati. Kalau kita baca sejarah pun, ya, 3-4 buku pun, kalau kita hanya kenal melalui akal kita dengan ilmu kita tidak akan jatuh cinta. Yang dikatakan ma'rifah itu dengan hati. Subhanallah. Mari kita lihat sebagai satu perbandingan. Maulidur Rasul, kalau kita lihat, disambut dengan kegembiraan. Semua orang gembira. Tetapi di sana ada hamba Allah yang gembira dengan kelahiran Rasulullah, tetapi dia masuk neraka. Siapa dia? Abu Jahal. Bebaskan hamba abdi yang bagi tahu tentang kelahiran Rasulullah, kemudian dia masuk neraka. Kenapa? Dia gembira dengan kelahiran tetapi tidak menyambut perjuangan Rasulullah. Artinya cinta dia kepada Rasulullah peringkat awal hanya berdasarkan fitrah semata-mata, bukan dari hidayah. Kita lihat bagaimana Abu Talib cinta Rasulullah, tubuh badan Rasulullah, lahiriah Rasulullah, jangan ada dicanarkan sedikit pun oleh musuh Allah. Jangan ada orang nak cederakan Rasulullah, jangan ada orang nak lukakan Rasulullah. Abu Talib akan menjadi pembela. Tetapi di mana Abu Talib? Sebab itu tak cukup kita mencintai Rasulullah secara zahirnya, tetapi kena mencintai perjuangan teruk. Kita tengok orang yang paling menunggu kelahiran Rasul akhir zaman. Siapa dia? Orang Yahudi dan Nasrani. Diceritakan dalam kitab Taurat, ya, tentang sifat-sifat Rasul yang bernama Ahmad itu. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka lebih kenal Rasulullah SAW lebih daripada mereka mengenal anak-anak. Anak kita, ya, anak kita. Kalau lampu gelap pun kita tengok dia berjalan, kita kenal anak. Betul? Kita tunggu anak kita, siapa ada pengalaman tunggu di stesen bas, kita duduk dalam kereta, jauh ramai orang tu kita. Walaupun dia nampak muka kita tahu, gaya tengok dia jalan. Orang Yahudi dan Nasrani dia kenal Rasulullah begitu. Betul-betul detail dia kenal. Tetapi kenapa dia menolak? Dia menolak kerana hasad dan takabur. Heraklius ataupun Hercules, bukan filem Hercules yang terbaru ni. Hercules ni bukan satu mitos, tapi betul-betul Maharaja Rum. Ketika dia membaca surat Rasulullah SAW dan dia dengar penerangan daripada orang-orang kafir Quraisy waktu itu tentang Rasulullah, hati dia nak beriman. Dia panggil pembesar-pembesarnya, tutup pintu, bincang. Kalau beginilah kita kena terima agama yang dibawa oleh Muhammad dan kita akan mulia di dunia. Waktu itu semua pembesar menolak. Waktu pembesar itu menolak lagi, Heraklius dia tukar tune. Dia kata, saya tak nak uji kamu saja. Sebenarnya saya tetap berpegang kepada itu. Artinya dia tahu kebenaran, tetapi dia menolak. Kenapa? Kepentingan. Subhanallah. Sekarang ini satu muhasabah, satu reflection, bandingan pada kita. Pertama, apakah kita kenal Rasulullah setakat perkenalan Abu Jahal, setakat perkenalan Abu Talib, ataupun setakat perkenalan orang Yahudi dan Nasrani, ataupun setakat perkenalan Heraklius ataupun Hercules. Yang kita nak
supaya kita kenal seperti mana Sayyidina Bilal bin Rabah kenal Rasulullah SAW. Cerita ini banyak dimuatkan dalam YouTube, tapi saya ulang sekali imbas, tak nak detailkan secara imbas. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, Sayyidina Bilal hijrah ke Syam. Tak gamak, tak tega untuk duduk terus azan, kerana selepas azan dia akan pergi ketuk pintu Rasulullah. Sebab Raudah tempat Rasulullah duduk tu dengan masjid dekat. Selepas azan dia akan ketuk. Tetapi bila Rasulullah dah wafat, tak tega untuk, ya, macam kita lah, ya. Anda tengok kalau ada ibu yang tua, ibu kita dengan ayah kita dah tua. Bila ayah kita meninggal dan tua, ibu kalau nak duduk dekat rumah lama kadang-kadang tak lama. Dia tengok aja berada, dia ingat ayah. Dia tengok aja kursi, dia ingat ayah. Dia tak boleh. Lepas tu dia kata, mana nak duduk dengan anak-anak. Betul? Kalau kampung tu dia akan ingat. Kalau dia soak. Sebab apa? Apa saja dia lihat ayah. Betul? Sebab rasanya tak lama. Begitulah Sayyidina Bilal hijrah terus. Kemudian setelah berapa lama mimpi, kenapa kata Rasulullah tahu tak ziarah? Sayyidina Bilal pergi, dan bila pergi, orang minta dia azan. Dia azan. Semua sahabat-sahabat minta, dia tak boleh. Dia tak. Tetapi apabila orang tahu kelemahan dia itu, disuruh Sayyidina Hasan dan Husain yang masih kecil, yang mana itu cucu jenda kesayangan Rasulullah, minta sendiri, Sayyidina Bilal tak boleh nak kata apa. Sebab dia sangat sayang kepada cucu jenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita lah, ya. Kadang-kadang anak minta, kita berkira tak ada, tak mau. Tapi bila cucu, kalah betul. Saya ada cucu tahulah, macam mana bila cucu minta, kita tak tahan. Ini orang minta. Sayyidina Bilal azan, tetapi bila kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menangis, tak dapat habiskan. Dan waktu mendengar azan itu seluruh Madinah menangis. Kerana apa? Orang yang ada, perempuan-perempuan yang duduk di dalam rumah, terbayang kenangan mereka bersama dengan Rasulullah. Sahabat-sahabat terkenang apa yang berlaku kepada Rasulullah. Janda yang pernah dibantu oleh Rasulullah, anak yatim yang pernah dikusat rambutnya oleh Rasulullah, mereka yang pernah luka bersama, berjuang bersama Rasulullah, mereka yang pernah membela, mereka yang pernah duduk dalam majlis Rasulullah, semua terkenang peristiwa itu, mengimbau kembali dan mereka menangis. Inilah yang dikatakan ma'rifah, kenal dengan hati. Sebab itu kita nak kena belajar sejarah dan cuba bawa sejarah itu dalam kehidupan kita. Itu yang dikatakan laukana bainana. Seandainya Rasulullah berada bersama kita dalam majlis ini, macam mana kita behave, macam mana kita berkelakuan. Ini sukar. Sebab itu para ulama mengatakan, ada para ulama yang tak kata laukana, tidak. Memang Rasulullah bersama dengan kita dalam solat, dalam kalimah di dalam duduk tahiyat akhir, kita bacakan tasyahud, Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum adalah kalimah yang menunjukkan orang yang kita bersalam itu berada di depan mata kita. Ini. Jadi nak rasakan bagaimana Rasulullah berkeadaan dalam keadaan ini. Ketika kita sempit, terhimpit dalam kehidupan rumah kita, kita tengok perbelanjaan dah kurang, terbayang kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada isterinya, ada apa ini nak makan? Tak ada apa-apa, kita puasa. 3 hari biasa, dapur rumah Rasulullah tak terasa. Oh, kita dapat bonus, kita dapat keuntungan yang banyak. Terbayang Rasulullah ketika dia mendapat ghanimah, ketika dapat hadiah, habis perbelanjaan yang diberikan. Ketika kita dapat nikmat, satu ketika bagaimana orang memberi kepada Siti Aisyah seekor kambing, dah siap dah bersih untuk dimasak. Siti Aisyah bagi semua kambing itu kepada orang lain kecuali bahagian kaki, kerana Rasulullah suka makan kambing di bahagian kaki. Kemudian ketika Rasulullah bersama dengan Siti
Cik Aisyah kata, tadi seekor kambing dah bagi, saya dah bagi-bagi semua kecuali bagian kaki yang diberikan untuk kamu. Apa komentar Rasulullah? Apa respon Rasulullah? Aisyah, seluruh kambing yang kamu berikan menjadi milik kita kecuali kaki ini tidak menjadi milik kita. Ini Rasulullah. Harta yang menjadi milik kita, harta yang kita belanjakan di dalam Allah. Selain daripada itu, kita tukang simpan. Tak lebih. Ya? Kalau orang tu kedekut, dia simpan duit di bank, adalah 80,000, adalah 100,000. Tak guna-guna apa. Hakikatnya sama je dengan tukang jaga bank. Tukang jaga bank tunggu kat situ, dia tunggu. Duit dia bukan punya. Yang kita simpan 100,000 tu macam tu enggak. Kalau kita mati, kita tak apa. Jadi ini yang kita lihat. Jadi selalu kita bayangkan Rasulullah bersama kita dan bagaimana. Di sini coba kita lihat selain pandang sejarah yang dipaparkan dalam slide ini. Sungguh ini kerana Allah sendiri mendidik Rasulullah SAW dan didikkan Allah terhadap baginda Nabi Muhammad itu dinamakan mihna, ujian dalam kehidupan, dan ujian yang paling berat dan pahit yang Allah pilih untuk mendidik Rasulullah adalah ujian kematian. Sebelum baginda Nabi Muhammad SAW lahir lagi, ayahnya telah meninggal dunia. Dia Rasulullah tak pernah lihat wajah ayah. Ada gambar, ya, waktu itu. Kemudian 6 tahun ibunya meninggal dunia, Siti Aminah. Dipelihara oleh datuknya. Kemudian datuknya meninggal dunia, Abdul Muttalib. Dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib. Di saat dia memerlukan sokongan Abu Talib ketika tentangan semakin kuat kepada orang kafir Quraisy, Abu Talib meninggal dunia. Dan pada waktu yang sama, Sri Kandi cinta Rasulullah, iaitu Siti Khadijah, pun meninggal dunia. Sehingga tahun itu dinamakan tahun duka cita. Kemudian dua orang anaknya yang dinikahi oleh Sayyidina Utsman, Siti Ruqayyah, dan seorang lagi meninggal dunia juga. Dan dalam firasat Rasulullah tahu cucunya Sayyidina Husain juga akan mengalami tragedi. Jadi kita nampak bahawa satu demi satu kematian berlaku pada dalam episod hidup Rasulullah SAW yang tersirat supaya pergantungan Rasulullah SAW direct terus dengan Allah, bukan lagi dengan manusia. Itu didikan Allah yang dipilih kepada Rasulullah SAW. Dan kepada kita, ujian yang paling menyentuh hati kita, yang menggris hati kita, tentulah kematian. Bayangkan isteri yang paling kita sayangi, bayangkan suami yang kita sayangi, bayangkan anak yang kita sayangi. Pasti dia meninggalkan kita terlebih dahulu, ataupun kita meninggalkan dia terlebih dahulu. Betul? Saat itu pasti tiba. Dan kalau kematian itu datang dalam hidup kita, terpisah kita daripada orang yang kita sayangi, waktu itu bukan alasan untuk tercabut iman. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW, suri tauladan kita, lebih banyak mengalami kematian demi kematian supaya umatnya kita ini tidak menderita apabila diuji dengan kematian. Ia sedih. Seperti mana Ibrahim waktu anak Rasulullah meninggal dunia, Ibrahim mengalir air mata. Kami kesedihan atas kepergian Ibrahim, tapi kami tidak akan berkata, kata Rasulullah, selain daripada kata-kata yang diredai oleh Allah. Ini tarbiyah. Cuba kita lihat lagi selepas, cuba tengok Rasulullah berperang. Dalam satu riwayat mengatakan lebih daripada 15 kali Rasulullah berperang. Sekali dia pergi haji. Kita pergi haji banyak kali, perang sekali pula. Betul? Tengok usia Rasulullah berperang kali pertama. Usia berapa? 55 tahun.
Artinya pada usia 55 tahun Rasulullah seorang sehat, cerdas, tangkas, tak sakit. Kita 55 tahun, kadang-kadang belum 55 tahun, 40 tahun, kolesterol dah, diabetes, macam-macam. Artinya Rasulullah sangat menjaga kesihatan. Ya, ini. Sebab itu perut dan dada Rasulullah sentiasa separas. Perut masih kecil. Ya, ini kita jaga kesihatan. Sebab itu kelihatanlah Rasulullah itu apabila berjalan sentiasa seolah-olah menuruni bukit laju. Ini kita tahu. Subhanallah, mari kita lihat cabaran dan penyelesaian itu pada masalah kita. Ketika Rasulullah SAW diutuskan ke tengah umat Arab jahiliyah, waktu itu sama ada dari segi sosialnya, sama ada dari segi ekonominya, sama ada dari segi politiknya, kacau bilau jahiliyah. Sosial, waktu itu arak, judi, tudung nasib, zina sudah menjadi budaya. Budaya artinya apa? Norms. Sudah normal. Semua orang buat berjudi, semua orang buat berzina, semua orang buat minum arak. Dah tak jadi kesalahan lagi, tak jadi janggal lagi. Itu di sudut sosial. Di sudut ekonominya, ekonomi dikuasai oleh orang Yahudi. Politiknya kacau bilau. Antara Aus dan Khazraj, antara orang-orang kafir Quraisy sentiasa berperang, saudara. Ya. Jadi apabila kita lihat keadaan yang dialami oleh Rasulullah ketika dia diputuskan, sama tak dengan keadaan kita? Sama. Sekarang jahiliyah berulang lagi. Kita tengok sosial, zina, pembunuhan anak. Sekarang orang buang anak, tak kira lelaki perempuan, perempuan saja. Ya. Kemudian judi, ya, diinstitusikan. Ya. Arab, begitu juga. Di sudut ekonomi kita masih dikuasai oleh orang bukan Islam. Di peringkat dalam negara ataupun di luar negara. Belakangnya masih lagi Zionisme, masih lagi kapitalis liberalis yang menguasai ekonomi umat Islam. Politik, anda tahu, tak payah tengoklah politik di Malaysia. Jadi di sini kita ingat apa kata pesan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik berpesan, kita tidak akan dapat menangani jahiliyah yang kedua melainkan melalui kaedah menangani jahiliyah yang pertama. Keadaan berulang sama, latarnya sama, penyelesaiannya pun sama. Jadi sebelum saya lihat ataupun kita berbincang tentang apa yang berlaku dan apa yang harus kita lakukan menghadapi jahiliyah yang kedua ini, seperti mana sabda Rasulullah SAW, Bada'al Islam wariban wa sayaudu wariban kama bada'a fatubal umur. Islam bermula dalam keadaan dagang terpinggir, ya, dan akan berakhir dalam keadaan begitu juga. Fatubal umur, beruntung pada mereka yang terasing terpinggir keadaan dagang. Kalau dulu ketika menghadapi jahiliyah itu Rasulullah bermula dengan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan. Begitu juga budaya ilmu yang kita kena mulakan balik untuk menghadapinya sekarang ini. Subhanallah, saya tak mau cakap jauh-jauh. Dalam negara atau di luar negara kita sedang menghadapi masalah. Masalahnya bukan pada Islam tetapi pada orang Islam. Seperti mana yang dikatakan oleh Muhammad Abdul, dia pergi ke barat, dia lihat Islam tanpa Muslim. Bila dia pergi ke timur, dia lihat Muslim tanpa Islam. Apa maksudnya? Di barat soal punctuality, soal kebersihan, budaya ilmu ada barat. Orang barat suka membaca. Di barat ada Islam tanpa Muslim. Bila pergi ke timur, ada Muslim tanpa Islam. Nilai-nilai Islam tak ada. Dalam 20 negara yang paling bersih di dunia, setiap tahun 20 negara yang paling bersih di dunia, tak pernah negara umat Islam tersenarai, tak pernah. Kadang-kadang secara sinis ataupun ironi dia berkata. Ya? Dalam satu, pernah saya hadir dalam satu di stadium menyambut Maulid Rasul.
Orang kumpulan nasyid berselawat, semua orang selawat, ada penceramah. Usai saja majlis itu, sampah selengok. Kita berselawat, tetapi sunnah yang mana Rasulullah sangat mencintai kebersihan, kita terlupa. Kita pergi kepada ritual agama, tetapi kita tak pergi kepada substance ataupun isi agama itu sendiri. Kadang kita bangga, restoran kita nama restoran duha, sampai waktu duha pun tak buka lagi. Restoran kaki, dia nama biasa, tetapi pagi-pagi subuh-subuh. Jadi ini yang kita kata. Sebab itu Islam adalah agama yang paling banyak disalah tafsirkan, bukan saja oleh orang bukan Islam, tetapi oleh orang Islam sendiri. Al-Islam mahjubun lil muslimin. Islam sudah digelapkan oleh orang Islam. Dr. Yusuf Qaradawi menulis dalam bukunya, seorang kawan, seorang profesor masuk Islam. Bila hari dia masuk Islam, ucapannya adalah Subhanallah yang telah mengenalkan aku Islam terlebih dahulu sebelum aku kenal orang Islam. Apa maksudnya? Kalau dia kenal orang Islam, tak masuk Islam. Tetapi oleh kerana intelektual berdasarkan pengkajian, dia tengok Al-Quran, dia tengok As-Sunnah, dia tengok kitab-kitab yang tulisan ulama, walaupun Islam sudah tidak ada dalam bentuk amalia, tetapi secara ilmiah pun mampu menyelahkan keindahan Islam. Dan sebab itu orang Barat sekarang berbondong-bondong masuk ke dalam agama ini. Sebab itu ketika orang bijak di luar Islam sudah banyak masuk ke dalam Islam, orang gemuk di dalam Islam dan keluar Islam. Ini yang benar. Sebab itu bila kita terhimpit, saya tak mahu di sudut takwa, saya tak mahu sentuh. Di sudut akhlak, di sudut itikad. Ini KPI umat Islam. Cukup kita nampak secaranya kita sedang menghadapi masalah. Bagaimana kita nak keluar daripada masalah ini? Jalan penyelesaiannya. Pakar-pakar motivasi dia kata, pakar-pakar psikologi kata, kalau kita nak berjaya, mudah saja. Tiru sikap, pribadi, kelakuan, ciri-ciri orang berjaya. Kerana orang yang berjaya ni, dia ada karakter yang sama saja. Tak kira apa generasinya, tak kira apa tahunnya, tak kira apa alamnya. Orang yang berjaya ni, dia ada ciri-ciri dia. Bagaimana dia berjalan, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia membuat keputusan, bagaimana dia berpakaian, ya? Bagaimana dia menyelesaikan masalah. Orang yang berjaya ni sama aja karakter dia. Kalau siapa yang belajar ni SOP dia, standard of procedure dia sama saja orang berjaya. Justru kata pakar motivasi dan psikologi, kalau kita nak berjaya senang, tiru saja orang yang berjaya, kita akan berjaya. Subhanallah, 1400 tahun yang lalu Allah telah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri kamu Rasulullah adalah teladan yang amat baik untuk kamu, qudwah hasanah. Artinya, kalau kita ikut saja Rasulullah, terbukti Rasulullah berjaya di dunia dan di akhirat. Artinya kita akan berjaya. Sebab tiru orang yang berjaya, kita akan berjaya. Dan kita tahu apabila kita gagal, simple. Sebabnya kita tak ikut Rasulullah. Ataupun kita ikut Rasulullah tetapi di sudut-sudut yang tertentu. Yang mana kita suka kita ikut, yang mana kita tak suka kita tak ikut as a whole, secara holistik, secara semua. Contoh, jangan lihat Rasulullah SAW bengkak kakinya dalam solat. Lihat juga Rasulullah patah giginya dalam jihad. Jadi kita nak teladani Rasulullah dalam solatnya dan dalam jihad. Jangan lihat Rasulullah indoor di dalam rumah tangga begitu romantik dengan istrinya, ya, berlari bersama, mandi bersama, foto buku semua romantik. Bila lihat semua itu je, tak keluar rumah gitu. Duduk ya, tiru Rasulullah indoor, tapi tiru Rasulullah outdoor. Rasulullah senantiasa berdakwah dengan para sahabat, senantiasa berjihad di luar rumah dengan sahabat. Jangan lihat Rasulullah di sudut hikmahnya berdakwah, kesabarannya berdakwah. Lihat juga Rasulullah dalam kebijaksanaannya bersiasat.
Bersiasat artinya berpolitik. Rasulullah berdakwah, Rasulullah bersiasat. Jangan lihat Rasulullah ketika dia menjadi gembala kambing, betapa dia setia dengan atasannya. Lihat juga Rasulullah sebagai jenderal tentera, ketua negara yang meratakan keadilan pada orang bawahannya. Jangan lihat Rasulullah SAW hanya pada makan minumnya semata-mata. Dia makan rambut sauda, dia minum susu kambing. Tiba-tiba nak jadi baik. Memang makanan kena jaga, tetapi mujahadah, tarbiyah kena buat. Tak boleh minum susu kambing ni jadi baik. Abu Jahal minum susu kambing. Jadi kalau kita nak jadi baik, jaga pemakanan kita dan kena mujahadah dengan hawa nafsu kita, kena duduk cari bi'ah yang solehah, kena jaga cari guru, kena cari murabi supaya di sana kita dididik. Boleh faham maksud saya? Artinya kita kena tengok secara keseluruhan. Subhanallah. Ini yang penting. Rasulullah adalah teladan yang sempurna. Boleh lagi kita lihat? 9 boleh ya? Teladan yang sempurna. Jadi kita tak boleh ikut satu-satu sudut meninggalkan sudut yang lain. Sebab Rasulullah itu berjaya di peringkat mikro, berjaya di peringkat makro. Kecil berjaya skala yang besar. Bayangkan, cuba bayangkan. Rasulullah lebih besar vision dia, wawasannya daripada mana-mana pemimpin dunia sebelumnya ataupun selepasnya. Rasulullah lebih besar. Hebat betul wawasan Rasulullah. Nak bawa manusia bukannya selamat daripada dunia, tetapi selamat di hari akhirat. Ini kerja yang besar, kerja yang serius. Sangat susah Rasulullah melihat penderitaan umatnya. Itu yang kita baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Yang kita tengok. Tetapi dibayangkan ketika Rasulullah nak pergi untuk solat pada satu hari raya, seorang budak menangis di tepi jalan. Rasulullah boleh tanya budaknya, kenapa engkau menangis? Betul. Hebatnya Rasulullah, walaupun dia tinggi, dare to be little. Dare to be little maksudnya dia boleh turun ke bawah untuk menjadi pendengar yang baik. Sebab itu Rasulullah pendengar yang baik. Ketika Uthman bin Rabi'ah datang, tawarkan macam-macam kepada Rasulullah. Satu-satu Rasulullah dengar. Amin dia cakap, Rasulullah tanya balik, dah habis? Tak ada sanggup. Walaupun yang dia cakap, Utbah tu yang cakap, semuanya yang menghina, semuanya yang menawarkan kepada Rasulullah untuk berhenti daripada berjuang, tapi Rasulullah dengar. Ya, dengar. Dah habis. Terus Rasulullah baca surah Fussilat. Artinya Rasulullah sangat menjadi orang pendengar. Inilah tugas kita yang pertama. Kalau betul-betul kita sayang, kita hanya boleh memimpin kalau kita menyayangi. Sebab tu orang kata kita boleh menyayangi tanpa memimpin, tapi kita tak boleh memimpin tanpa menyayangi. Dan syarat untuk kita menyayangi ialah menjadi pendengar yang baik. Budak tadi kecil, dia cerita pada hari raya tak ada apa nak makan, tak ada pakaian baru, aimless, tak ada apa-apa nak makan. Rasulullah kata, sudikah engkau kalau aku jadi ayahmu dan istriku menjadi ibumu, bawa balik ke rumah, mandikan balik. Itu kita usahakan budak jalanan, budak gelandangan. Anak kita di rumah pun kalau kita ada tugas yang besar, kita tak tengok. Isteri kita bisik-bisik, kalau ayah bawa fail tu jangan tegur, nanti ngamuk. Tengok kan, ini Rasulullah. Ini teladan yang sempurna. Sebab kepimpinan ini mesti dengar, mesti boleh dengar apa yang tidak diperdengarkan oleh rakyatnya. Seorang pemimpin mesti dengar apa yang tidak diperdengarkan. Sekiranya pemimpin tidak mendengar bisikan, dia terpaksa mendengar jeritan. Ini kita lihat. Sebab Rasulullah merasai kesusahan. Ketika para sahabat kata, kami lapar ya Rasulullah, tak ada cakap apa-apa. Rasulullah tak ada cakap, aku pun lapar, tak ada. Rasulullah buka dia punya perut, tengok 2 ketul batu ada. Action speaks louder than words. Ini jadi teladan yang sempurna ni kalau lihat 4 sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya rasa yang akhir ya. Kepribadian Rasulullah yang syumul kalau kita tengok ya, siddiq, amanah, tabligh, fatanah.
Sidik itu benar, amanah itu jujur ataupun integriti. Yang dikatakan tabligh, lepas itu fatanah. Kita tukar jadi istilah yang contemporary. Ya, sidik itu benar, trustworthy, orang percaya, benar. Yang kedua, amanah, integriti. Yang ketiga, sistem penyampaian Rasulullah, deliver system Rasulullah, tabligh. Dan yang keempat adalah fatanah, kebijaksanaan, wisdom Rasulullah. Kalau boleh 4 sifat ini dibagikan kepada 2, ya, bagi 2. Siddiq dan amanah kepada soal kepribadian Rasulullah sebagai hamba Allah. Manakala tabligh dan fatanah ini pergi kepada peranan Rasulullah sebagai khalifah, sebagai kepimpinan. Artinya Rasulullah SAW hebat di sudut akhlaknya dan juga hebat di sudut kepakaran. Kalau bahasa moden yang dikatakan Rasulullah ada high tech, pada masa yang sama ada high touch. Seorang hamba yang baik, seorang khalifah yang berkesan dalam tugas itu. Artinya Rasulullah bukan saja baik, tetapi boleh memberi kebaikan. Cuba kita lihat sikit sebanyak, ya. Yang paling sikit, paling penting sekali. Kalau banyak-banyak yang kita nak teladani, yang ini yang paling penting. Saya tak akan sempat cerita tentang kepakaran, tapi saya ambil saja tentang akhlak. Sebab Rasulullah berani, Rasulullah banyak kelebihan, tetapi apa yang dipuji oleh Allah ialah apa? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam banyak-banyak kelebihan Rasulullah, memang Rasulullah itu syukur pribadinya, tetapi yang dipilih oleh Allah untuk dipuji apa? Sesungguhnya kamu punya akhlak yang sangat tinggi, sangat mulia. Yang memujinya ialah Allah sendiri. Jadi kita lihat yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan Rasulullah melainkan untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Rahmat itu ditafsirkan oleh para mufassir dengan banyak. Ada yang kata rahmat itu Al-Quran, ada yang katakan rahmat itu Al-Quran, Islam. Tetapi ada yang mentafsirkan yang dikatakan rahmat itu ada kaitan dengan mission ataupun tujuan Rasulullah SAW diutuskan. Apakah tujuan Rasulullah diutuskan? Rasulullah SAW sendiri menegaskan, innama uistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Artinya rahmat itu dikaitkan dengan akhlak. Subhanallah, akhlak Rasulullah sangat sempurna. Sama ada akhlak yang berkaitan dengan Allah, begitu juga akhlak yang berkaitan dengan manusia. Cuba kita lihat. Kalau selalu dibawa contoh Siti Aisyah, ya, Siti Aisyah belum berlari dengan Rasulullah. Ada kata Siti Aisyah, aku menang, dan ada ketikanya Rasulullah menang. Apa yang kita boleh belajar dari itu? Artinya Rasulullah sentiasa belum berlari, sama ada awal perkahwinan ataupun akhir perkahwinan. Awal perkahwinan kalah dia, kalah baginda, kerana Siti Aisyah waktu itu slim lagi. Tapi di ujung perkahwinan Rasulullah yang kalah, yang Rasulullah menang, kerana Siti Aisyah orang kata dah badannya dah naik sikit. Apa yang kita boleh belajar? Rasulullah romantik daripada awal perkahwinan sampai ujung perkahwinan. Ustaz, oh kita kata Siti Aisyah rumahnya cantik, bolehlah Rasulullah romantik. Kita ingat selepas dia waktu wafat Siti Khadijah pada usia Rasulullah 50 tahun, ya, 3 tahun Rasulullah tak kahwin, dan kahwin bukan dengan Siti Aisyah, tapi dengan saudara, seorang janda yang berbadan besar, tua, berusia, sehingga diberitakan badan, ya, Siti Saudah ini dia punya besar. Kalau dia naik unta, terpaksa Rasulullah lipat lutut Rasulullah untuk dipijak oleh isterinya supaya naik. Begitu Rasulullah setiap hari naik. Kalau kita bayangkan sekarang, kita buka pintu kereta untuk isteri kita, siapa yang buat? Saya pun tak buat, ya Allah. Kalau buat juga kata sama ada kereta baru atau isteri baru. Itu Rasulullah. Oh, kita kata, oh, memang
memanglah kita apa yang nak dihimpunkan dalam sejarah kata Rasulullah berlumba lari dengan Siti Aisyah. Kita tengok filem Ustaz lagi lumba lari lagi banyak daripada gunung bukit sampai ada kereta api. Tak ada apa-apa. Kerana beberapa tahun sebelum itu orang wanita tak ada harga dalam masyarakat. Mereka tak diberi peluang apa saja. Suara mereka tak dengar. Bahkan untuk lahir pun mereka dibunuh. Bayangkan dalam waktu yang begitu singkat, Rasulullah ubah paradigma pemikiran orang Arab Jahiliyah. Wanita dibawa sekali untuk sama-sama memetik dalam kehidupan. Subhanallah, kadang-kadang orang yang akrab dengan Allah, dia paling lemah hubungan dengan manusia. Tidak. Orang yang paling akrab dengan Allah, dia yang paling kuat sepatutnya hubungan dengan manusia. Diberitakan Rasulullah sujud lebih lama daripada biasa. Usai saja solat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa sujud lama? Apakah wahyu turun?" Tidak. Hanya kerana cucuku berada di atas tembok. Prihatin. Ada ketika Rasulullah nak baca surah panjang, terdengar tangisan, Rasulullah memendekkan bacaan. Kerana apa? Kerana tentu bila budak menangis, ibu dan ayah risau. Betul? Itu prihatin Rasulullah. Dan ini dilihat dan dibuktikan oleh Sayyidina Ali. Satu ketika Sayyidina Ali keluar untuk solat subuh, tetapi di hadapannya seorang yang tua. Sayyidina Ali tak pintas hormat pada orang tua itu. Oleh kerana orang tua jalannya perlahan, terhinjur-hinjur, ya, terbongkok-bongkok. Tetapi apabila dekat di masjid, orang kata dia pun lain. Rupanya dia bukan nak pergi masjid, dia nak pergi tempat ibadah dia, orang Yahudi. Dan ini menjadikan Sayyidina Ali lewat untuk solat. Itu yang berlaku pada Sayyidina Ali di dalam masjid ketika Rasulullah menjadi imam. Ketika rakaat yang kedua, Rasulullah sedang rokok, tak boleh nak naik. Jibril tahan, malaikat tahan. Kenapa? Nak bagi laluan supaya Sayyidina Ali sempat juga berjemaah. Ini dalam kehidupan kita tengok. Kadang-kadang kita tak fikir begitu. Di RNR, bisa kata, tempat solat kecil, imam baca surah semua panjang. Patutnya tengoklah orang banyak. Betul? Ya, ini kita. Dalam kehidupan kita tahu orang Yahudi, perempuan Yahudi letakkan batu-batu, duri-duri di jalan Rasulullah. Ketika Rasulullah jalan satu ketika tak ada duri. Di mana? Rupanya wanita Yahudi ini sakit. Rasulullah ziarah. Buat baik kepada orang yang buat jahat. Akhirnya orang Yahudi ini, wanita Yahudi ini masuk Islam. Artinya Rasulullah menjadi pencerah. Dia menjadi pembantu bukan pembunuh. Tetapi tengok umat Islam. Bila jam je, berapa ramai orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, terkumat kami mulut yang selawat, dia ambil dorong kecemasan, menyebabkan jam lagi. Betul? Kenapa macam itu? Kerana kita melihat di sudut-sudut tertentu, tetapi kita tak lihat. Dia kata, laukana bainana, bagaimana keadaan bila Rasulullah berhadapan dengan trafik jam. Cuba fikirkan. Jangan lihat pada prinsip. Seorang wanita pelacur Bani Israel masuk Islam, dapat hidayah dan akhirnya masuk ke syurga. Kenapa? Memberi seteguk air kepada binatang mubalazah, anjing. Kita yang jadi guru, anak murid kita manusia, khalifah, yang kita beri kebaikan lebih daripada seteguk air. Kita seorang peniaga, kita beri kebaikan lebih daripada seteguk air. Kepada siapa? Kepada khalifah. Apa saja yang kita buat, tugasan kita sebagai majikan, sebagai guru, sebagai penulis getah, seorang peniaga, semua beri kebaikan. Tetapi kenapa kita tak dikurniakan hati emas seperti wanita yang memberi minum seteguk air kepada binatang mubalazah, anjing, hingga dia mendapat hidayah, akhirnya dia pergi ke syurga? Kerana kita tak buat daripada hati. Marilah, ya, mudah-mudahan sebagai akhirnya, apabila kita cinta pada Rasulullah, tentulah kita banyak mengingati. Ingat selalu. Macam mana kita nak ingat? Tentu kita belajar. Bagaimana kita nak ingat? Tentu apa yang kita pelajari, ya, kita cuba amalkan, baru kita ingat. Ingat ya, ibu bapa yang hadir di sini, wajib hukumnya mendidik anak kita untuk mengenal Rasulullah dan ahli keluarganya. Bukan saja mengajar, tetapi wajib mendidik supaya anak mencintai Rasulullah dan ahli keluarga. Wajib dalam syariat. Di sini kita takut
kita pun tak cinta. Macam mana nak suruh anak kita cinta? Tapi wajib, tapi kita kena bergerak. Sebab Allah tidak nilai apabila kita jalan menujunya, apakah kita sampai atau tidak, tapi Allah menilai apakah kita sudah menempuh jalan atau tidak. Itu je. Soal sampai, soal kemudian. Tetapi yang penting kita menempuh jalan. Banyak ingat, bila banyak ingat, banyak menyebut selawat. Bila banyak menyebut, datang rindu. Kita rindu kepada Rasulullah. Cuba fikir-fikirkan sikit-sikit, kita baca sejarah, kita baca Quran, cuba rasakan Rasulullah kita rindu. Dan apabila kita rindu, jadi taat. Hasilnya taat. Apa yang Rasulullah buat, apa yang Rasulullah tinggalkan, kita cuba laksanakan. Dan akhirnya barulah kita boleh berjumpa dengan Rasulullah SAW. Okay. Sebab itu ketika ditanya bagaimana kita nak bermimpi Rasulullah di dalam tidur, jawapannya ialah mari kita tegakkan sunnah di dalam jaga, dalam hidup kita. Bagaimana kita dengan Rasulullah selepas mati ditentukan dengan bagaimana kita dengan Rasulullah semasa hidup. Mudah-mudahan Rasulullah sentiasa hidup di hati kita, bukan seandainya, tetapi insya-Allah Rasulullah sentiasa bersama kita. Wabillahi wallahu alam, yang baik itu hakikatnya daripada Allah. Sebab barat misalnya Islam tanpa Muslim, kan? Timur Muslim tanpa Islam. Tapi kita menghadapi cabaran seperti ini, itu banyak kehinaan kepada Rasulullah SAW. Jadi dia gambarkan sehingga macam-macam lah gambaran yang negatif tu. Jadi cabaran pada kita ni lah, kita ni sebagai mencintai sepenuh kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita nak menangani? Ya. Sekarang ni di barat ada satu usaha Zionisme, sesuai dengan firman Allah, walan tartau akal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha orang Yahudi dan Nasrani sehingga kita mengikut cara hidup mereka. Mereka telah menghina Rasulullah. Mereka telah merencana satu agenda yang kata Islamofobia, supaya orang takut kepada Islam. Islam ni agama yang selamat, tetapi ditakut-takutkan. Jadi bagaimana kita nak menghadapi perancangan orang Yahudi dan Nasrani? Baik, ini jawapan saya, dan jawapan saya pun terdedah kepada kelemahan berdasarkan pemikiran yang terbatas, ilmu yang sedikit. Cara kita melawan penghinaan ataupun kelemahan ataupun strategi orang Yahudi ini ialah dengan cara kita pertama berdakwah, menyampaikan Islam. Dan menyampaikan Islam ini dengan bentuk yang kedua, bukan saja melalui lisan makal dengan kata-kata, tetapi secara lisan hal dengan tindakan. Itu penting. Cuba kita lihat, orang kata, musuh kata kita mundur, musuh kita selalu bertengkar, musuh kita ni. Realitinya memang betul berlaku, betul tak? Betul tak? Betul. Dalam hidup kita. Jadi tindakan kita jangan saja salahkan musuh, jangan salahkan musuh. Bahkan bagi Imam Ghazali, musuh adalah satu cara untuk kita kenal aib kita dan kita baiki. Ada 4 cara kata Imam Ghazali bagaimana kita nak kenal aib kita. Satu, dengan kehadiran seorang murabi atau guru. Yang kedua, dengan bergaul dengan masyarakat. Yang ketiga, dengan adanya seorang sahabat yang baik. Dan yang keempat, melalui kata-kata musuh kita. Jadi musuh kata kita mundur, musuh kata Islam kita macam ni, Jadi kita tengok, oh benar tak berlaku? Benar. Betul? Benar. Kita selalunya Islam yang ada sekarang ni ialah Islam dalam bentuk emosi. Emosi, bakar bendera, tak salah bakar bendera, bakar patung musuh-musuh Islam. Tapi bakar bendera tu dengan bangun solat subuh, yang mana? Solat subuh. Bakar bendera, bakar rokok, bakar juga. Kita tak refleks apa yang kita boleh buat. Subhanallah, dalam kaedah ulama kata, ini kita kan.
Kita buat dulu apa yang kita mampu buat, barulah Allah akan bantu kita untuk buat apa yang kita tak mampu buat. Dulu ketika keadaan jahiliyah yang pertama, dunia menantikan kehadiran Rasulullah, datang Rasulullah, betul? Sekarang jahiliyah yang kedua, kita tunggu siapa? Kita tunggu siapa? Ada orang jawab Imam Mahdi, ya. Tetapi kita boleh menjawab, kita tunggu kita. Ambusakum wa ahlikum nar. Betul? Diri kita. Tengok pada apa yang kita boleh buat di rumah kita, dalam diri kita. Itu yang penting. Subhanallah. Kalau kita tengok barat, dia tak laju. Daerah Kristian tak laju. Kenapa saya kata tak laju? Sebab kita yang bergerak pelan. Betul? Kita yang bergerak pelan. Dia tak laju. Oleh kerana kita jalan kaki, orang naik basikal buruk pun kita laju. Betul? Cuba kita bergerak laju. Ini yang kita, sejauh mana kita sampaikan Islam. Sahabat-sahabat kita daripada jemaah tabligh, sahabat-sahabat kita daripada ikram, daripada jemaah-jemaah Islam ni, semua bergerak. Kita bergerak. Ada jemaah yang khusus, ada jemaah yang berkata jemaah yang dalam masjid ini kita penuhi. Ya, subhanallah, ini yang penting. Jadi jangan fikir yang besar-besar, tetapi fikir apa yang kita boleh buat sekarang. Subhanallah, solat berjemaah, ya, sebagai akhir, solat berjemaah ialah ukuran kekuatan Islam di tempat itu. Pertama, solat subuh berjemaah dan solat isyak berjemaah. Contoh sekarang kalau kita nak berperang dengan satu negara, kita tengok berapa carrier yang dia ada, berapa jet pejuang yang dia ada. Betul? Ya, kita tengok. Tetapi di sisi Allah, kalau nak tahu kekuatan umat Islam di section 7 ni, berapa yang hadir untuk solat isyak berjemaah dan solat. Kalau kurang, terdedahlah kita kepada rencana-rencana musuh. InsyaAllah. Ya, itu yang dapat saya bincangkan, dapat saya lontarkan. Jadi musuh tidak kuat, kita yang lemah. Dan insyaAllah, kalau kita bersama Allah, kita dekat dengan Allah. When God is your friend, who is your enemy? When God is your friend, who is your enemy? Ihfazullah yahfaz. Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Ya? Sebab tu Sayyidina Umar kata, ya, yang menyebabkan kamu menang mengatasi tentera musuh ialah dosa-dosa yang dilakukan oleh tentera musuh. Tetapi sekiranya kamu juga berdosa sama mereka, waktu itu kekuatan lahiriah yang akan menjadi perkiraan yang mana akan memenangkan. Betul? Inilah kita kembali kepada mencintai Rasulullah sebagai jalan untuk kita mencintai Allah. Dan apabila kita mencintai Allah, Allah akan bantu kita dalam perjuangan kita. Ya? Saya rasa itu cukup sebenarnya. Minta maaf, ya, bukan sekiranya ada, tapi pasti ada kekurangan daripada saya sendiri lah tu. Kalau ada kebaikan tu ambillah. Ya, daripada apa yang saya ucapkan adalah sambungan saja daripada para murabi, para syekh, para guru kita yang hebat-hebatnya. Saya ambil kata-kata itu, kita sampaikan saja. Ya, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.